warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Thumma amma ba'd. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang dihormati Barisan Kepimpinan, sahabat-sahabat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang penuh barakah ini dapat sama-sama kita bertemu di alam maya untuk sedikit perkongsian yang mudah-mudahan walaupun sedikit tapi dapatlah diambil manfaat untuk sama-sama kita pertingkatkan lagi usaha kita dalam memperbaiki amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf lewat sikit pada malam ni. Jadi pada malam ni sukalah untuk sama-sama kita menyambung kembali tafsiran dan juga tadabbur kita. Yang masih lagi kita membincangkan tafsiran suratul Fatihah, dan pada malam ini kita akan masuk kepada ayat yang ke-7. Yang lepas pun kita selesai membincangkan ayat yang ke-6, dan kali ini kita masuk kepada ayat yang ke-7. Allah nyatakan, iaitu ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan jalan yang engkau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukanlah jalan orang yang engkau murkai, dan bukanlah jalan orang yang engkau sesatkan. Maka sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, pada ayat yang ke-7 ini kita dapat lihat Allah Ta'ala menyatakan pada kita tentang 3 ciri manusia, 3 keadaan manusia yang Allah nyatakan pada ayat yang ke-7 ini. Satu golongan yang Allah redha, yang Allah berikan nikmat pada mereka, iaitu nikmat yang hebat. Dan juga lagi 2 golongan yang Allah murka, dan juga golongan yang Allah sesatkan. Dan kita nak lihat dahulu siapakah golongan orang-orang yang Allah kurniakan nikmat ni. Allah katakan yang pertama, siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan orang-orang yang lurus. Orang-orang yang lurus ni, jalan-jalan orang yang Allah kurniakan nikmat ni ialah mereka-mereka yang mengimani kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia kaitannya pada ayat yang lepas, iaitulah mereka-mereka kelompok manusia yang berjalan di atas jalan yang benar. Itu kalau kita lihat pada setiap Nabi, dia menyampaikan dakwah untuk mengajar manusia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap manusia, setiap umat yang ikut Nabi-Nabi itu, maka mereka lah orang-orang yang selamat. Mereka inilah orang-orang yang selamat. Sebab apa? Sebab mereka menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga mereka berada di atas jalan yang lurus. Siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim. Mereka berada di jalan yang lurus, jalan yang membawa kepada takwa, taat, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jalan selain daripada itu, jalan-jalan yang sesat, jalan-jalan yang batil, jalan-jalan yang membawa kepada kehancuran dunia dan juga di hari akhirat. Maka Allah katakan siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan orang-orang yang aku kurniakan nikmat, yang Allah Taala kurniakan nikmat kepada mereka, iaitu kelompok as-salihin, asy-syuhada, al-mu'minin, wal auliya, para anbiya, para mursalin. Inilah kelompok manusia, kelompok hamba-hamba Allah yang Allah berikan pada mereka ni nikmat. Apakah nikmat itu? Nikmat syurga yang tertinggi di hari akhirat. Suratul ladzina an'amta 'alaihim min nabiyyin, daripada golongan para nabi, wal mursalin, para rasul, wa syuhada, mereka-mereka yang syahid fi sabilillah,
wasalihin, mereka-mereka yang beramal soleh kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka layaklah bagi mereka ni mendapat nikmat Allah yang tertinggi. Kan, layaklah mereka ni mendapat syurga Allah yang tertinggi. Para nabi, para rasul, kelompok golongan hamba Allah yang mana mereka melaksanakan perintah Allah, menyampaikan dakwah, berdepan dengan cabaran, berdepan dengan ujian sebagainya, berdepan dengan ancaman nyawa sebagainya, semata-mata untuk mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kelompok para nabi, para rasul. Maka layaklah bagi nabi dan rasul ni masuk syurga langsung tanpa hisap. Terus Allah tu kata orang Arab, terus masuk ke dalam syurga. Bahkan juga menjadi kelompok as-sabiqun, kelompok-kelompok yang terawal masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat pada suratul Waqiah pun ada Allah nyatakan bahawa kelompok, 3 jenis kelompok, as-sabiqun, iaitu ashabul yamin, dan yang kedua ashabul shimal. Itu kelompok-kelompok yang pertama, kelompok orang yang masuk syurga ni langsung cepat. Allah kurniakan nikmat kepada mereka, masuk mereka dengan segera ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang kelompok yang kedua, ashabul yamin, yang mana mereka ni masuk syurga juga tapi bawah sikit level mereka daripada yang pertama tadi. Yang ketiga, ashabul shimal, yang langsung diheret ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka siratal ladzina an'amta alaihim, kelompok yang pertama tadi, kelompok orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka, itu orang daripada kelompok para nabi dan juga para rasul. Rasul ni pula ada kelompok rasul ulul azmi yang lebih dahsyat ujian dan juga cabaran yang dilalui oleh mereka. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Ini antara nabi-nabi yang tergolong dalam kelompok nabi rasul ulul azmi yang berdepan dengan cabaran yang sangat dahsyat untuk mengajak umat baginda beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang kedua, wasyuhada, mereka-mereka yang syahid fi sabilillah, mempertahankan akidah mereka, mempertahankan agama mereka, yang berjuang fi sabilillah untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita nak relatekan pada sekarang ni, contoh yang terdekat ialah saudara mara kita yang berada di bumi Palestin. Kelompok mereka ni yang berdepan dengan syahid fi sabilillah, yang mempertahankan agama mereka. Bukan sekadar mempertahankan tanah air, sebenarnya mereka ni mempertahankan hak maruah orang Islam. Ini yang kita nak kena faham, bahawa orang Palestin mereka berjuang bukan untuk sekadar mempertahankan tanah air mereka, tetapi sebenarnya mereka menjaga maruah seluruh umat Islam. Sebab apa? Sebab kita ada tanggungjawab untuk menjaga kesucian Al-Aqsa. Kita ada tanggungjawab untuk menjaga kesucian bumi Palestin, bumi Anbiya, bumi Syuhada, bumi para awliya, bumi yang pernah menyaksikan terhimpunnya semua Nabi dan Rasul diimamkan oleh Nabi SAW. Maka mereka mempertahankan, mereka sebenarnya menjaga maruah, menjaga hak wakaf orang Islam. Tentu kita kena bantu mereka. Kita kena rasa terutam budi kita kepada mereka, yang mana mereka telah menjalankan tanggungjawab kita yang sepatutnya kita pun kena sama-sama dengan mereka. Maka tu golongan syuhada. Wasalihin, kita kelompok-kelompok orang-orang yang beramal soleh. Segala amalan tu memang lillahi ta'ala, tidak kerana perkara lain, tidaklah kerana nak dipanggil orang yang kuat beribadah, taklah dipanggil orang yang kuat sedekah, tidaklah kerana nak dipanggil orang yang kuat beribadah malam, tidaklah kerana nak dipanggil orang yang kuat baca Quran sebagainya, tidaklah nak dipanggil orang yang kuat zikir sebagainya. Segala amalan tu kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Asr, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat, bahawa manusia ni dia dalam keadaan rugi. Kalau dia tak buat amal soleh, maka dia akan rugi. Kalau dia tidak beribadah, maka dia akan rugi. Kalau dia tidak isi masa dia dengan ibadah, maka dia akan jadi orang yang rugi. Maka Allah katakan manusia ni semua akan rugi, kecuali mereka-mereka yang beramal dengan amalan yang soleh. Amalan soleh ni amalan yang bertepatan dengan syarak dan juga yang diniatkan lillahi ta'ala, bukan kerana nakkan kemasyhuran, kerana nak dipanggil orang yang kuat beribadah ataupun sebagainya. Maka
kelompok sebegini Allah katakan siratal ladzina an'amta alaihim. Maka kenayalah mereka ni dikurniakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tertinggi di hadap akhirat itu syurga Jannatul Firdausil A'la. Ini kelompok yang pertama. Kalau nak selamat, maka kita kena ikut jalan kelompok yang pertama ni, kelompok an-nabiyyin, syuhada, as-salihin, orang-orang yang Allah kurniakan nikmat kemenangan kepada mereka. Dan bukan ghairil maghdubi alaihim, maknanya kelompok orang-orang yang Allah murka. Dan tafsiran menyebutkan bahawa al-maghdubi alaihim waladdallin, ini yang pertama, al-maghdub ini merujuk kepada kelompok Yahudi. Yang kedua, yang ketiga, waladdallin ini merujuk kepada kelompok An-Nasara. Ni dua kelompok ni sahabat yang dikasih apa? Dua kelompok yang Allah nyatakan mereka ni dimurkai Allah, dan juga mereka ni kelompok yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebab apa mereka ni dimurkai oleh Allah? Sebabnya mereka ni sampai dah pada mereka ni kebenaran. Sampai dah pada mereka Nabi, Rasul sampaikan dah pada mereka ni ajaran dakwah yang benar, ajak mereka beriman kepada Allah, nak ajak mereka ni supaya tinggalkan perkara-perkara taghut, ajak mereka ni tinggalkan perkara-perkara yang batil. Mereka sampai dah pada mereka ni kebenaran, tapi mereka ni mendustakan, mengingkari apa yang disampaikan oleh para rasul kepada mereka. Lepas tu sahabat yang dikasihi Allah, kalau kita ingat dalam sirah Nabi, ada je pendeta-pendeta Yahudi yang masih lagi beramal dengan amalan Nabi Musa. Maka mereka kata, kalaulah Nabi akhir zaman ni lahir, aku pasti akan beriman dengannya. Dan juga sebagian yang lain, orang Yahudi yang lain, mereka tahu akan adanya Nabi akhir zaman, tapi mereka tak boleh terima. Sebab apa? Sebab Nabi itu bukan daripada bangsa mereka. Mereka hendakkan, mereka kata biarlah Nabi ni, sebab apa? Ramai ya Nabi daripada bangsa mereka. Tapi bila Nabi yang terakhir, baginda Rasulullah SAW ini diutus oleh Allah daripada bangsa Arab, maka mereka mula menafikan. Sedangkan mereka tahu adanya Nabi akhir zaman, mereka tahu adanya Nabi yang akan diutus Allah pada akhir zaman nanti. Tapi bila mereka tahu saja bukan daripada bangsa mereka, maka mereka mengingkari setiap apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Itu mereka ni jadi orang yang Allah murka. Mereka tahu dah kebenaran, mereka tahu Nabi ni Nabi yang benar, mereka tahu Rasul ni Rasul yang benar, tapi mereka ni mendustakan dengan sikap ego yang ada pada diri mereka. Sampai sekarang ni mereka ni ego. Allah katakan, walan tarda ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasara ni takkan redha dengan Islam selagi mana kita ikut jejak langkah mereka. Kalau kita ikut, kalau pihak musuh suka dengan apa yang kita buat, ada something wrong. Tapi kalau musuh tak suka kita, itu perkara yang sebenarnya. Kalau musuh tak suka kita, kita pertahankan Islam, mereka marah. Kita pertahankan Palestin, dia marah. Kita buat solidariti Palestin di sekolah, dia marah. Maka itulah perkara yang benar. Tapi kalau kita buat benda yang mereka suka dengan apa yang kita buat, maka itu ada something wrong pada kita. Lepas tu Allah kata yang pertama, yang kedua ni al-maghdubi alaihim, kelompok manusia yang Allah murka kepada mereka, itu al-Yahud. Itu kelompok-kelompok orang-orang ya Yahudi. Memang bangsa mereka ni bangsa yang degil, bangsa yang biadab dengan Rasul, bangsa yang tidak ada rasa terima kasih, tidak ada rasa hormat pada Nabi Musa alaihi salam. Bahkan bila mana perintah Allah turun pada mereka untuk sembelih lembu, maka mereka menyatakan pelbagai pertanyaan dengan tujuan untuk memperlekehkan perintah tersebut. Allah perintahkan Nabi Musa suruh tazbahul baqarah, suruhlah umat kamu untuk sembelih lembu. Maka orang Yahudi ni, lembu apa, warna apa, jenis apa, tinggi macam mana, sebagainya. Maka setiap soalan tu ditanya kerana untuk memperlekehkan Nabi Musa alaihi salam. Maka layaklah bagi mereka ni menjadi kelompok al-maghdubi alaihim. Sampai dah pada mereka ni kebenaran, sampai dah pada mereka ni dakwah yang benar, risalah yang benar, tapi mereka ni mendustakan, mengingkari apa-apa yang
sampai oleh Nabi SAW. Yang ketiganya ad-dallin, itu kelompok-kelompoknya orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Sama juga dengan kelompok orang-orang Yahudi. Mereka tahu adanya Rasul yang benar. Mereka tahu akan adanya risalah yang benar. Mereka yang tahu juga mereka tahu juga akan adanya Nabi akhir zaman. Maka mereka juga menafikan, mereka mengingkari apa-apa yang sampai kepada mereka. Maka bila mana Quran sebut itu, mereka bukan sekadar jadi orang yang dimungkai, bahkan juga menjadi orang yang sesat di jalan di atas muka bumi ini. Allah perintahkan, kalau kita lihat juga sahabat yang dikasihi Allah, zaman Nabi ada juga pendeta Nasrani yang masih lagi mengamalkan agama yang tulen daripada Nabi Isa alaihi salam. Tetapi sebabkan ramainya yang lain daripada kelompok-kelompok Nasrani ini, mereka tidak mahu mengamalkan, bahkan mereka menyelewengkan Injil yang ada pada orang yang disesatkan oleh contoh mudah pada sirah Nabi, ketika mana Nabi perintahkan orang Islam pergi hijrah ke Habsyah. Pergi hijrah ke negeri Habsyah. Negeri Habsyah ni diperintah oleh seorang raja yang Nasrani. Tapi Raja Najasyi ni seorang raja yang masih mengamalkan amalan yang ajaran yang tulen daripada Nabi Isa alaihi salam. Tapi semua yang lain telah pun mengamalkan ajaran yang telah diselewengkan oleh mereka sendiri. Maka sampai pada mereka ni kebenaran, tetapi mereka tak mahu dengan apa yang tulen tu, maka mereka ubah, mereka selewengkan ikut cita rasa mereka. Maka akhirnya jadilah mereka ni kelompok orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kaji pun kitab Injil ni, sahabat yang dikasihi Allah, ataupun kitab Bible, sekarang ni kitab Bible yang dah melalui pelbagai proses perubahan. Sebab diubah, diolah ikut situasi, ikut keadaan, ikut suka hati orang yang nak ubah tu. Beza dengan Al-Quran. Quran tu dijaga, dijamin ketulinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi beza dengan Injil ataupun Bible yang mereka pegang pada ketika ni. Bahkan mereka menganggap bahawa itulah Injil yang sebenar. Tapi sebenarnya itulah kitab yang telah mereka selewengkan, dan mereka tidak berpegang lagi kepada ajaran yang tulen. Maka sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah 3 kelompok yang Allah nyatakan pada ayat yang ke-7 tadi. An'amta alaihim, iaitu kelompok an-nabiyyin, asy-syuhada, as-salihin, orang-orang yang bertakwa, muttaqin, mukminin. Yang kedua, al-maghdubi alaihim, kelompok orang-orang Yahudi yang mereka ni kelompok yang degil, yang mengingkari, yang musuh kepada Islam, musuh kepada Nabi SAW. Yang ketiga, kelompok An-Nasara, iaitu kelompok-kelompok orang yang menyelewengkan agama yang tulen. Maka kedua kelompok ni kita kena pegang pada kelompok pertama, iaitu kelompok An'amta alaihim, kelompok orang-orang yang Allah berikan nikmat. Dan juga kena hindari, kena perangi, kena lawan, kena pertahankan, kena jaga diri kita daripada termasuk dalam kelompok al-maghdubi alaihim dan juga ad-dallin. Ini 2 kelompok kena jaga sungguh-sungguh. Dan Allah tunjukkan hari ini kelompok-kelompok ni walaupun tak terzahir secara langsung watak dan juga sikap mereka, tapi Allah dah zahirkan sikit demi sikit perangai anak cucu mereka yang berada di tempat di negara kita ni. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada kali ini dapatlah sama-sama kita ambil manfaat daripada tafsiran tadabbur daripada surah Al-Fatihah. Dan insya-Allah pada kuliah pada sesi yang datang kita akan sambung pula pada tafsiran dan juga tadabbur pada surah-surah yang lain. Allah alam, mohon maaf atas kekurangan, mohon maaf juga atas kelewatan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siru ala barakatillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Elmi. Ustaz Elmi tengah drive je tu? Ke sebelah? Duduk sebelah? Saya tadi baru habis kuliah, tu ni tinggal kedai.
Ustaz, Okay. drive ke apa tu Ustaz? Tengah parking. Parking. Nak tanya soalan boleh Ustaz? Boleh. Boleh. Ustaz, Ah. yang kan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Yang dekat Yahud apa tu kita panggil maghdubi, yang Allah murka ni, dekat Nasara tu, adakah yang itu maksudnya Nasrani Ustaz? Kan Yahudi, Ya. Nasara. Ya. Nasara tu Nasrani lah kan. Yang Maksudnya asal tu mereka Nasrani. ni kalau ikutkan waktu itu, kalau yang ahli kitab tu memang dia betul, cuma mereka dah selewengkan. Jadi mereka jadi An-Nasara lah, Nasrani Ustaz Sebab zaman Nabi tu masih lagi ada ahli kitab yang masih lagi mengamalkan ajaran yang tulen. Contoh macam waktu Pakcik pada Siti Khadijah kan. Ya betul. Satu lagi contoh bila mana sahabat Nabi sama Farisi dia nak cari Nabi, dia tanya dengan pendeta Nasrani. Dan pendeta Nasrani, pendeta yang masih lagi mengamalkan ajaran yang tulen. Maka dia bagilah ciri-ciri Nabi sekian, maka dia pun cari, maka dia jumpa Nabi dekat Madinah. Dan betul ke Ustaz yang macam sekarang apa yang berlaku dekat Palestin kan, sebenarnya pada Israel pun mereka mengatakan dekat kitab mereka yang dah diubah itu ada cerita tentang tanah Palestin tu mereka kena dapatkan. Sebenarnya kitab tu dah diubah, kitab tu dah salah. Okey, terima kasih Ustaz. Kalau ikutkan apa yang mereka kata tu, semua tu perkara-perkara yang dah diselewengkan. Dan kitab yang mereka dakwa tu dah tak ada lagi dah kitab yang tulen yang asal yang daripada Nabi Isa atau daripada Nabi Musa. Dan sekarang ni kita berbalik kepada Quran dan juga sunnah Nabi yang menyatakan bahawa Palestin tu dah tanah milik orang Islam, para anbiya yang tu. Dia dah bukan lagi pada mereka, walaupun dahulu Allah pernah muliakan mereka dengan tanah Palestin, tapi sebabkan keingkaran degilnya mereka, maka mereka tu dinafikan perkara tersebut. Terima kasih Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Okey, sama. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita dah selesai tadi dengan Ustaz. InsyaAllah setiap minggu hari Isnin saya galakkan ramai-ramai kita bersama dalam Yadul Ulia untuk laluan ilmu. Sesi pertama dengan Ustaz. So hari ini adalah ayat ke-7 dan ayat terakhir minggu depan insyaAllah. Kemudian kita akan ada sesi inspirasi, video inspirasi. Kita boleh siarkan sekarang Hafiz. Itu saya cakap, masak ni satu seni. Kau persembahkan daripada jiwa kau sendiri atas pinggan putih tu, apa yang kau ada. Nama penuh saya Muhammad Khairul Nizam bin Mamat, berumur 43 tahun dan berasal dari Kuala Berang, Hulu Terengganu. Kerjaya saya sekarang sebagai seorang penjual makanan pagi, nasi dagang dan nasi lemak ikan air. Okey, saya bermula masak pada pukul 3 pagi. Seawal 3 pagi saya dah bangun. So dalam tempoh 3 pagi hingga pukul 7 pagi tu saya prepare saya punya nasi dagang lah. So lebih kurang dalam pukul 6.45 tu saya dah start loading untuk bertolak ke tempat berniaga lah. Dalam tempoh berniaga tu antara pukul 7 hingga pukul 9 lah average. Tengok pada nasi lah. Kalau still ada tu kita still tunggu lagi lah. Kalau habis awal kita balik awal. Itulah tempoh. So tempoh untuk balik tu tak tentulah. Hari manakah hari Sabtu ni biasa kita dapat sambutan luar biasa sikit. So adik saya dia datang sini tolong saya. Biasa hari Sabtu biasanya dalam 7 ke 8 kilo jugalah. Kaya biasa tu dalam 5 ke 6 sebab biasa weekend ni orang cuti. So dia ambil kesempatan untuk datang lah. Kerjaya saya bermula sekitar tahun 1998. Saya bekas penuntut UiTM Shah Alam dalam bidang kulinari art. So selepas saya graduate tu terus dapat peluang bekerja di bidang perhotelan lah. Lebih kurang 23 tahun lepas. So saya pun bermula daripada bawah. Dari situ kerjaya saya sebagai tukang masak di hotel lah. Pengalaman bekerja di hotel 5 star lebih kurang dalam 6 biji sekitar KL dan 2 buah resort di Terengganu lah sebelum ni.
Sepanjang kerjaya saya ni, saya lebih kepada western. Tapi masakan Melayu tu basic kita kena tahulah. Bermulanya minat untuk berniaga ni atas galakan daripada mak dengan adik saya sendirilah. Kebetulan dengan pandemik yang melanda Malaysia ni, so bidang perhotelan tu agak slow sikit lah dia punya bisnes tu. So daripada situ saya terdetik untuk memulakan bisnes saya sendirilah. Semenjak itu saya study lah macam mana untuk belajar buat nasi dagang semua ni lah. So atas galakan daripada adik dan kawan-kawan, so dari situ saya bermula berniaga nasi dagang. Untuk setakat ni kita ada 4 menu lah. Spesialis kita memang untuk target nasi dagang. Kita ada nasi lemak ikan air ataupun ikan tongkol. Lepas tu kita ada nasi lemak telur mata dengan nasi lemak biasa lah. So kita punya hot selling sini memang nasi dagang lah. Sebab sini majoriti sekarang dah ramai peminat nasi dagang sendiri dekat Selangor ni ataupun KL. Saya sebenarnya untuk mencari kepuasan saya sendirilah. Sebab salah satu nasi dagang ni salah satu makanan tradisional orang Terengganu lah. Sebab saya sendiri pun berasal dari Terengganu. Kebetulan komuniti saya tinggal ni memang susah untuk dapat yang betul-betul original nasi dagang Terengganu. So daripada situ saya cuba usahakan dapat yang original punya resipi dan saya try untuk berniaga. Resipi kalau ikutkan mak saya memang pakar nasi dagang lah. So tiap kali kenduri ke apa memang nasi dagang dia jadi keutamaan lah bagi penduduk kawasan saya. So daripada situ saya timba ilmu pada mak saya sendirilah untuk belajar buat nasi dagang. Majoriti tu bang, sebab peminat dia especially memang orang Terengganu. Boleh dikatakan lah sehari dua ni memang ramai orang Terengganu lah punya peminat tu. Orang luar pun ada tapi yang ramai nak mencuba pun ada. Awal-awal pun ada orang yang cakap, apalah kau nak berhenti kerja, kau dah okey kat sini kerja. Yelah dah tembos. Tiba-tiba kau nak pergi bawa motor buruk benda semua, kau nak susah payah. Benda tu nampak macam selekeh. Pangkat daripada saya just pada nama saja. Tanggungjawab tetap sama. Walaupun kita berniaga ke, kita still bekerja hotel ke apa, sama. Cuma komitmen kita terhadap kerja tu bang, penting. Kalau kau sendiri buat bisnes sendiri pun kalau kau malas, tak ke mana juga. Bezanya kita bekerja sendiri dengan makan gaji sendiri dengan kerja dengan orang. Bila kerja sendiri ni lah, kalau kita berniaga kita ada duit. Bila kita kerja dengan orang cukup bulan dapat gaji lah. Itu je lah. Tapi sebab satu kita tak keluar bidang bang. Kita still masak. Malaikat kalau kita keluar bidang ni, kau berhenti kerja kau repair motor. So kepuasan dia tak ada. Sebab kita knowledge pun tak ada pasal motor tapi kau terpaksa kerja. So ni kita masih dalam bidang yang sama, kita masih buat benda yang sama. So kepuasan tu memang tak dapat digambarkan lah. Lagi bila masakan kita ni diterima. Pada awal berniaga tu kita akuilah memang agak slow juga. Mungkin lah komuniti sini pun belum tahu kehadiran kita berniaga. So agak mencemaskan jugalah time tu. Sebab yelah rezeki Allah ni kita tak tahu tapi kita mesti teruskan. So sampai sekarang alhamdulillah penerimaan yelah komuniti kat sini agak bagus jugalah. So hari-hari jualan pun seawal 8 pagi saya dah habislah. Alhamdulillah. Actually memang first kita Google jugalah untuk dapatkan identiti tu. Sebab yelah nasi dagang ni berasal dari Terengganu. So dia pun pakai ikan tongkol. So benda tu macam ke arah laut. So bila kita tengok dia punya tema tu, bila pakaian tu ialah macam yang abang nampak sekarang lah. So dengan kain batik dia, dengan kain atas kepala dia. So itu memang tradisi orang pergi pantai. Daripada situlah tercetus idea dia. Sebenarnya tak, ialah sebagai salah satu tarikan jugalah. Bila customer nampak tu macam satu kelainan lah. Bila berhenti tengok nasi dagang, so dengan muzik yang kita main pun semuanya lagu-lagu tradisional Terengganu. So kadang-kadang customer pun
Yelah, yang rindukan Terengganu kadang-kadang pun turut terhibur lah dengan kita orang. Nasib dagang saya ni, kalau nak ikutkan cawangan kedua lah. Adik nombor 3 saya dah mula berniaga nasi dagang ni semenjak 6 tahun lepas. So dia punya cawangan tu dekat SKBE lah, dekat Seri Kembangan. So itu salah satu saya punya role model jugalah. Sebab saya tengok memang sukses lah bila dia berniaga kan. So benda tu bertambah lagi semangat saya untuk saya mulakan bisnes ni. So alhamdulillah sampai sekarang diorang pun still bagi saya galakkan dan bagi saya tunjuk ajar lah. So cawangan yang ketiga insya-Allah mungkin dalam 2 ataupun 3 minggu lagi kita akan buka cawangan yang ketiga dekat area Malawati lah. Yang tu adik nombor 2 lah. So keluarga kami ni alhamdulillah walaupun lelaki semua diberi anugerah boleh masak. Sedap tak sedap tu terpulang pada individu yang rasa lah. Tapi alhamdulillah lah. Tapi saya tak akui lah, memang adik-beradik memang tulang belakang lah. Banyak orang bantu. Dia yelah support daripada segi masa dia orang sanggup. Yelah macam peringkat awal pun adik pernah tutup niaga. Semata-mata nak datang ajar saya. So benda tu yelah bukan kata macam mana nak cakap dalaman tu lah bang, adik-beradik ni. Sebab kita kat sini walaupun jauh daripada kampung, kita kuat hubungan adik-beradik ni. Susah senang sama-sama lah. Cabaran bagi saya buat masa sekarang lah. So dari bulan 11 hingga bulan ni salah satu cuaca lah. Sebab kita yelah di penghujung tahun ni cuaca kadang tak menentu. Ada time hujan, ada time panas. Bila time hujan tu customer agak kurang jugalah. Bila keadaan Bali pulih macam ni, alhamdulillah lah. Sambutan amat menggalakkan lah. Selain tu, sebab benda ni kita still masih buat benda yang sama. So tak ada, maksud saya tak ada perubahan yang besar lah. Cuma environment tu lain lah dengan hotel. Sebab kita kerja sendiri ni, kita kat rumah. Masa kita tentukan. So daripada situ, daripada pengalaman yang lepas tu, saya belajar banyak lah untuk komit dengan apa yang saya buat sekarang. Okey, pengalaman manis setakat ni mostly ramai dapat kawan lah dari rakyat ni Terengganu sendiri. So bila kita berniaga ni kita kenal ramai orang. So alhamdulillah sambutan pun bagus. So itu salah satu penyebab membuatkan saya lagi semangat lah untuk berniaga. So saya amat bersyukur pada Allah lah dengan rezeki yang dia bagi ni. Saya berterima kasih kat mak saya sendiri, adik-beradik, isteri saya yang sangat banyak bagi saya punya galakan lah kat saya. So alhamdulillah dan saya akan teruskanlah benda ni setakat daya saya ni. Ya Hafizu ihfazni, ya Hafizu ihfazni, sayahmi as-santri ma'hadi rifa'i, ya ilahi rabbi bijahi Muhammadi ufawwiduk umuri, ya hadi muhtadi, ya taliban الرفاع اسمع هذا المقال، من اجتهد في الحال فاز في المآل، يا طالبا الرفاع كن من الفلاح مجتهدا طلب العلم من الكياء، يا نور النور نور قلبي بالعلم والصلاة